Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita pagi Sabah edisi Selasa 21 Februari 2023 bersama saya Muhammad Dihya Sahlan. Jabatan Perikanan Negeri Sabah melaksana beberapa langkah bagi menangani fenomena air pasang merah atau red tide yang melanda beberapa perairan pantai sekitar Kota Kinabalu dan Tuaran. Ini termasuk mengharamkan sementara penuaian, penjualan dan penggunaan kerang-kerangan dari kawasan terjejas. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Seri Parlimen Dr. Jeffrey Kittingan dalam satu kenyataan memaklumkan notis amaran dikeluarkan Jabatan Perikanan pada 17 Februari lalu berdasarkan garis panduan dan prosedur ditetapkan. Ia berikutan kehadiran marga Lephidinium polychlorodes, Cochlodium dan alga Pyrodinium bahamens dalam sampel air di beberapa lokasi pada 16 Februari. Fenomena ini menimbulkan bahaya kepada manusia apabila memakan kerang-kerangan yang mengandungi toksin yang boleh menyebabkan keracunan kerang lumpuh PSP. Antara gejala dialami ialah kebas, rasa terbakar dalam mulut, bibir dan lidah, diikuti sakit kepala, pening, loya dan muntah serta dalam kes teruk menyebabkan lumpuh pernafasan, koma serta kematian. Fenomena air pasang merah sering berlaku di perairan pantai barat Sabah, terutama Sepitang, Kuala Penyu, Tuaran dan Kota Belud. Pelaksanaan kelas dewasa orang asli dan pribumi Kedah berupaya membantu masyarakat pedalaman Sabah menguasai kemahiran 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Ia sekaligus menimbulkan kesedaran kepada peserta terlibat mengenai kepentingan pendidikan dalam kehidupan. Kita memenuhi hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memberikan peserta-peserta atau penduduk-penduduk yang berada di luar bandar, di kawasan pedalaman, contoh di Sabah daripada Sabur, daripada Tenem, daripada Pensiangan, daripada kawasan-kawasan luar bandar, dan syukur kita dah dapat memenuhi aspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memberikan mereka ini menguasai membaca, menulis dan mengira. Syukur. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menyerahkan sijil tamat belajar peserta Kedap tahun 2023 di Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu. Seramai 502 peserta bergraduasi dalam majlis ini. Sangat berbeza sebab kalau dulu saya kurang berkeyakinan berdepan dengan mana-mana pihak, tapi Alhamdulillah sejak saya mengikuti program Kedap ini, syukur Alhamdulillah dia dapat bagi saya semangatlah, keyakinan. Banggalah kena sampai seperti ini, bila lagi baru dapat berjumpa macam seperti yang pelajar apa juga, jadi samalah juga seperti kami ibu bapa juga, karena mungkin kalau kita tidak berusaha untuk menjayakan diri mungkin tidak sampai ke tahap dewan yang beginilah. Gembira 6 bulan ya, adalah boleh membaca, boleh ajar anak-anak lah, mau lagi. Kedap telah dilancarkan pada tahun 2008 dengan objektif mengurangkan kadar buta huruf dalam kalangan masyarakat orang asli, Penan dan pedalaman Sabah serta membasmi kemiskinan tegar melalui agenda pendidikan dengan membantu anak-anak meningkatkan pencapaian. Dalam perkembangan lain, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah berharap calon peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan calon peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM sentiasa tenang dan fokus sepanjang menduduki peperiksaan. Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah JPNS Abidin Marjan berkata, langkah itu penting bagi memastikan mereka dapat memberikan yang terbaik dalam peperiksaan tersebut. Pelajar-pelajar yang menduduki peperiksaan SPM, kita doakan yang terbaik dan syukur pelajar-pelajar dapat menduduki jumlah yang begitu agak baik juga di negeri Sabah untuk menduduki SPM dengan sebaiknya, dan kita mengharapkan cuaca yang baik untuk anak-anak kita ini menduduki SPM dengan terbaik. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu. Tambahnya, ibu bapa atau penjaga juga memainkan peranan penting untuk menyediakan mental dan emosi anak-anak sebelum menduduki peperiksaan.
Pendidikan awal bukan sahaja berupaya memastikan kecermelangan kanak-kanak, malah membentuk pertumbuhan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Sehubungan itu, Ahli Parlimen Batu Sapi Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, kerjasama ibu bapa dan guru adalah penting bagi memastikan kanak-kanak sentiasa terlibat aktif dalam pelbagai aktiviti yang disediakan dalam program pendidikan awal kanak-kanak. Beliau berucap merasmikan Majlis Penyampaian Sijil Kanak-Kanak Tabika Perpaduan bahagian Sandakan sesi 2022-2023 di Sandakan. Teks ucapannya dibacakan Pegawai Perhubungan Parlimen Batu Sapi, Saparudin Abu. Khairul yang juga Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya turut menyambut baik pelaksanaan majlis ini yang berupaya melonjakkan lagi pencapaian murid dalam bidang pendidikan. Sementara itu, Pegawai Perpaduan Bahagian Sandakan Jamri Giau menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua pihak termasuk guru-guru tabika perpaduan yang komited dalam melaksanakan tanggungjawab memberikan pendidikan awal kepada kanak-kanak. Katanya pendidikan awal kanak-kanak di tabika perpaduan adalah selaras dengan standard yang ditetapkan Kementerian Pendidikan KPM. Seramai 250 kanak-kanak tadika perpaduan daripada 13 kelas tadika perpaduan menerima sijil masing-masing dalam majlis ini. Baik, seterusnya beralih ke perkembangan mingguan COVID-19. Sebanyak 31 kes baharu direkodkan dalam minggu epidemiologi, 7 bagi tempoh 12 hingga 18 Februari 2023. Berdasarkan kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam, jumlah itu menunjukkan penurunan 10 kes atau 24% berbanding minggu epidemiologi 6. Ia menjadikan kumulatif kes kini 406,894 kes, manakala sejumlah 121 pesakit sedang dirawat dengan 2 daripadanya merupakan pesakit kritikal. Tiada kematian direkodkan. Majlis Tilawah Al-Quran dan Hafazan MTAQ peringkat bahagian Tawau bertemakan Keluarga Malaysia Pemangkin Kemakmuran menjadi wadah mengukuhkan perpaduan yang menjadi kunci keharmonian dan kekuatan negara untuk terus membangun. Saya yakin bahawa majlis seumpama ini sudah pasti akan memberikan satu manifestasi dan petunjuk kepada masyarakat Islam agar kita sentiasa mengekalkan perpaduan sesama kita di samping kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau berkata demikian selepas merasmikan MTAQ berkenaan di Masjid Nurul Iman Kunak. Dalam pada itu, Datuk Nizam yang juga Adun Apas berharap penganjuran MTAQ di peringkat sekolah, kampung dan komuniti dapat melahirkan lebih ramai qari dan qari'ah. Dalam majlis ini, qari dari Daerah Semporna Muhammad Ayub Maidi dan Haja Siti Hatijah Marsuki dari Tawau akan mewakili bahagian Tawau ke MTAQ peringkat negeri pada 3 hingga 11 Mac di Kota Kinabalu. Setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas rezeki. Kesempatan ini juga saya mengharapkan agar prestasi yang akan dipersembahkan di peringkat negeri meningkat daripada yang sebelum ini. Syukur Alhamdulillah di atas kejayaan ini, dan seperti biasa ini bukanlah kejayaan yang kekal sebab kita akan menghadapi lagi ujian yang lebih besar iaitu ke peringkat negeri Sabah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kunak, Nur Azlina Arif akan membuat pengumuman mengenai penyertaannya dalam parti politik di Sabah dalam tempoh terdekat. Ia susulan tindakannya yang keluar Parti Warisan Sabah awal Februari lalu. Sekarang kita sangat fokus memastikan pembangunan daerah Kunak menjadi keutamaan. InsyaAllah dalam masa terdekat saya akan mengumumkan parti politik yang bakal saya gunakan untuk memperjuangkan hak rakyat dan juga negeri Sabah. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas menyampaikan bakul makanan kepada 10 asnaf di Masjid Nurul Iman Kunak. Nur Azlina berharap penyertaannya dalam parti itu nanti akan dapat merealisasikan hala tuju pembangunan daerah Kunak agar selari maju seperti daerah yang lain.
Pada 6 Februari lalu, Nur Azlina bersama dua lagi adun iaitu Muhammad Muhammarin Bangi dan Chong Chen Bin Tanjung Kapur bertindak keluar daripada Parti Warisan Sabah. Baik, sedikit berita sukan. Sabah FC menyasarkan untuk berada di tempat 3 teratas dalam saingan Liga Super 2023. Ketua Pegawai Eksekutif Sabah FC, Ahmad Marzuki Nasir berkata, ia berdasarkan prestasi yang memberangsangkan dalam perlawanan persahabatan yang diadakan baru-baru ini. Beliau yakin dengan prestasi pasukan yang dipamerkan musim lepas di bawah naungan Ketua Jurulatih Dato' Ong Kim Swee, Sabah FC akan mengekalkan prestasi sama tahun ini. Apa yang paling penting untuk pre-season ini ialah combination di kalangan pemain. Bagaimana kombinasi disebabkan kita ada membawa beberapa pemain yang baru kita sign. Jadi yang paling penting ialah kombinasi di kalangan mereka dan juga team bonding. Itu yang paling penting. Keputusan tu bagi saya ada nombor 2, bukan keutamaan bila mana pre-season. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu rancangan Kami Bah ini di studio TV RTM Kota Kinabalu. Sementara itu, Ahmad Marzuki menjelaskan bagi pasukan bawah 23 tahun, Sabah FC turut akan berentap dalam liga yang akan bermula bulan depan. Dalam masa sama, pasukan itu akan memantapkan persiapan dengan meneruskan latihan pramusim dan menyertai perlawanan persahabatan. Sabah FC akan memulakan perlawanan pertama Liga Super menentang PDRM FC di Stadium Likas Sabtu ini. Baik, saudara, paparan tadi mengakhiri berita pagi Sabah. Ikuti kami untuk lebih banyak perkembangan semasa di laman rasmi Facebook RTM Sabah. Dengan itu, saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum, salam hormat dan salam Malaysia Madani. Hutan luas biru, keindahan negaraku. Negaraku bangga dan bangga.